Okey, jadi untuk hari ni, cikgu nak bincang tentang soalan yang ada dekat dalam buku modul origin. Okey, buku latihan origin. Bukan semua yang cikgu minta kamu buat. Ada beberapa, cikgu harap kamu dah buat. Okey. Dan sekejap barulah ramai nak masuk. Cikgu kena admit seorang-seorang ni. Kamu ni sepatut gunalah akaun MOE. Tak payah cikgu admit. Kamu boleh terus masuk. Alright, okay. Mana buku cikgu tadi? Kat sini. Okay, soalan yang pertama, soalan yang cikgu minta kamu buat ialah soalan nombor 1. Okay, apakah maksud yang tepat bagi pemikiran computational? Apakah maksud yang tepat bagi pemikiran computational? Sekejap, cikgu dah share screen. Okay, D. Okay, betul. Jawapannya ialah D. Okay, keyword dia dekat sini ialah untuk menyelesaikan masalah menggunakan konsep asas sains komputer. Okay, keyword dia dekat sini. Menyelesaikan masalah menggunakan konsep asas sains komputer. Okay, soalan nombor 4. Antara berikut pernyataan manakah yang betul mengenai carta alih di atas? Apa jawapan kamu? Apa yang benar tentang carta alih di atas? Ia merupakan struktur kawalan selagi. Betul ke struktur kawalan selagi ni? Ni jawapannya apa? Nombor 4 ni siapa boleh jawab? Hanusha jawab B ni untuk jawapan mana? Nombor 4. B. Okey. Yang ini dia merupakan struktur kawalan selagi. Langkah dilaksanakan berdasarkan pembilang. Okey, dia tidak ada pembilang di sini. Okey, tidak ada pembilang. Ia merupakan struktur kawalan ulang sehingga. Okey, ini betul. Ini ialah ulang sehingga. Satu set langkah dilaksanakan secara berulang-ulang hingga syarat diuji. So ini jawapannya ialah 3 dan 4. Adakah struktur kawalan selagi? Cikgu rasa tak ada. Struktur kawalan ialah struktur kawalan urutan atau jujukan. Struktur kawalan pilihan, dua pilihan, pelbagai pilihan, kan? Maksud struktur kawalan ulangan. Ada struktur kawalan ulang struktur kawalan apa Cikgu ingat yang form 4 pula. Struktur kawalan ulangan. Tapi struktur kawalan selagi tu tak ada. Okey. Selagi ialah while. Tapi dia mesti ada struktur kawalan ulangan selagi. Dia ada perkataan ulangan tu. Okey. So jawapan dia ialah 3 dan 4. Okey, soalan nombor 8. Antara berikut pernyataan manakah yang betul mengenai pseudocode tersebut? Okey, ini pseudocode ni ialah struktur kawalan apa ni? Ini ialah struktur kawalan ulangan for. Sebab dia ada for dekat sini. Betul tak? Okey, jadi ini jawapan dia ialah kita tengok satu-satu. Melibatkan struktur kawalan pilihan bersarang. Salah. Okey, pilihan bersarang. Dia tidak ada pilihan bersarang pun dekat sini. Perisytiharan pemboleh ubah yang tidak lengkap. Okey, kita tengok. Apa pemboleh ubah yang terlibat di sini? Yang pertama, dia minta pengguna masukkan harga produk. Okey, satu lagi adalah harga. Lepas tu, minta pengguna masukkan kuantiti. Okey, betul. Harga, kuantiti. Lepas tu, dan juga hasil. Jadi, pemboleh ubahnya sudah lengkap lah. Okey, so B salah. Terdapat ralat yang wujud dalam pernyataan syarat gelung. Syarat gelung. Sekejap. Okey, syarat gelung. Kamu rasa ada ralat tak dekat sini?
Ada tak ralat dekat sini? Bagi cikgu tak ada ni. Bagi kuantiti papa harga. Selagi Y, 4 ni, Y tidak sama dengan kosong. Okey, kalau Y tidak sama dengan kosong, maksudnya kuantiti tu mesti ada lah. Kalau user masukkan kuantiti kosong, dia baru akan kira hasil dan dia akan stop. Okey. Tapi yang ini maksud dia tidak ada ralat. So jawapan dia ialah D. Jenis struktur kawalan ulangan yang perlu digunakan ialah Y. Y bukan 4. Terdapat ralat yang wujud dalam penyataan. So ini jawapannya apa ni? Jenis struktur kawalan ulangan yang perlu digunakan ialah, kalau dalam buku skema dia ialah D. Struktur kawalan ulangan yang perlu digunakan ialah Y, bukan 4. Okey, betul. Sebab kalau 4, kalau 4 dia mesti ada pembilang. Okey, kamu ingat kalau 4 dia mesti ada pembilang. Tapi kalau Y, kalau 4 ni, mesti ada pembilang. Kalau Y, dia selagi tidak sama dengan kosong, dia akan kira hasil harga kuantiti. Itu maksud dia. So ini jawapan dia ialah D. Okey? Boleh ke? Boleh ke? Murid-murid, Hanusha kata boleh. Yang lain faham tak? Okey, kamu ingat kalau 4 dia mesti ada pembilang. Okey. Soalan nombor 10. Ini struktur kawalan apa ni? If, else. Ini apa? Struktur kawalan. Okey. Tanyonzu tak boleh. Surendran boleh. Okey. Sekejap. Kita tengok ni dulu. Ini adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, pelbagai pilihan. If, else. Kalau ini, kalau struktur kawalan pilihan, dia bukan bersarang. Okey, kalau bersarang dia ada banyak nested. Okey, dia ada banyak if dekat situ. Okey, yang ini bukan yang bersarang. Ini jawapannya ialah struktur kawalan pelbagai pilihan. Ini jawapannya ialah C. Nombor float masukkan nombor pertama, masukkan nombor kedua, nombor ketiga. Jika nombor 1 lebih besar daripada nombor 2 dan nombor 1 lebih besar daripada nombor 3, jadi paling besar sama dengan nombor 1. Okey, jadi yang ini dia bukannya struktur kawalan pilihan bersarang. Sebab apa? Sekejap, cikgu cari pen cikgu sekejap. Okey. Sebab yang ini, apa beza pelbagai pilihan dengan pilihan bersarang? Sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu nak tanya kamu. Apa beza struktur kawalan pelbagai pilihan dengan bersarang? Dah lupa? Siapa boleh jawab sebelum cikgu bagi jawapan? Ada tak yang boleh jawab? Dua syarat. Pilihan bersarang kena memenuhi dua syarat. Okey. Kalau pelbagai pilihan, kalau pelbagai pilihan, ini kamu belajar masa form berapa Dia boleh, soalan ni boleh tanya juga tau, jenis struktur kawalan. Kamu belajar ni tingkatan berapa? Contoh pilihan bersarang ialah membeli burger di McDonald. Form 2. Dua syarat. Satu syarat perlu dipenuhi. Okey, kejap cikgu nak buka buku teks sekejap. Cikgu share dengan kamu buku teks. Wait
Tanya screen. Struktur kawalan. Nampak kan? Kamu nampak skrin cikgu kan? Struktur kawalan pilihan bersarang. Muka surat 40. Oh, salah lagi. Muka surat 5. Struktur kawalan pilihan bersarang. Ataupun form 1 kamu belajar. Ini adalah struktur kawalan. Ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, ini adalah pilihan bersarang. Kalau struktur kawalan, satu lagi apa? Struktur kawalan pelbagai pilihan. Struktur kawalan pelbagai pilihan macam mana rupa dia? Oh, ada murid masuk. Struktur kawalan pelbagai pilihan tingkatan 2 juga ke kamu belajar? Besaran dia banyak. Okey, besaran dia banyak kat sini. Besaran. Ayo. Bersarang. Ini tak ada. Struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan. Muka surat 127. 127. Ni apa ni? 2.1. Struktur kearahan. Struktur kawalan jujukan. Struktur. Ataupun itu jawapannya struktur bersarang Struktur kawalan pilihan. Tunggal, dua pilihan, soal pelbagai pilihan. If, ni. Okey, kalau struktur kawalan pelbagai pilihan, kenyataan dia ialah if, if dan else. Mempunyai lebih daripada cabang pilihan. Yang ini yang kamu kena tahu ni. Struktur kawalan pilihan, dia ada 3. Tunggal, dua pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, boleh? Boleh tak? So, sebab tu jawapan dia ialah struktur kawalan pelbagai pilihan. Dia ada if dengan else. Okey. Soalan nombor 11. Antara berikut pernyataan manakah yang menerangkan tentang teknik peniskalaan dalam fasa dokumentasi? Fasa dokumentasi. Teknik peniskalaan ni kita buang yang tidak penting. Okey, kita ambil yang penting. Jadi, dalam fasa dokumentasi jawapan dia ialah menghasilkan satu dokumentasi yang sebenar ni bukan. Memberi penekanan pada aspek penting. Ni bukan. B bukan. Ini jawapan dia ialah C. Memberikan perhatian terhadap penulisan komen pada atau cara yang telah lengkap. Okey. Ini yang berkaitan dengan teknik peniskalaan. Adakah jawapan kita sama? C? Okey, betul apa ni? Korang cakap apa ni? Contoh. Okey, 6. Jabir cakap apa 6 ni Jabir? Kita belajar contoh ada sebut. Okey. So ini jawapan dia ialah C. Memberi perhatian terhadap penulisan komen pada atau cara yang telah lengkap. Okey, nombor 12. Berikut merupakan satu situasi yang memerlukan penggunaan kaedah cipher. Encik Gani, seorang kerani sekolah, ingin menyulitkan nama fail yang mengandungi senarai nama guru yang terpilih untuk menerima anugerah guru cemerlang sehingga tiba hari akan diumumkan. Okey, ini maksudnya ada satu keputusan untuk anugerah guru cemerlang. Okey, belum lagi diumumkan. Tapi keputusan tu dia dah ada. Yang manakah cipher yang manakah boleh digunakan dalam situasi tersebut?
Jadi untuk jawab soalan ini, kita kena tahu ianya ialah tahap kerahsiaan tu tahap apa. Okey. Jadi ini ialah tahap sederhana. Kalau tahap sederhana, jawapan dia ialah 2 dan juga 3. Okey. Caesar cipher dan juga Relfan cipher. Boleh? Ini adalah tahap kerahsiaan sederhana. Sebab dia melibatkan satu organisasi saja. Boleh? So far okey ke? Ini jawapan dia adalah C. Okey. John diberikan satu senarai nombor. John ingin mencari nombor 29 menggunakan teknik binary search. Okey, kita belajar tentang linear search dan juga binary search. Apakah item pertengahan semasa proses pencarian tersebut? Okey. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya kamu, apakah langkah pertama yang perlu kita buat pada senarai ini? Untuk binary search. Apakah langkah pertama? Ya, pandai. Okey, menyusun nombor. Sekejap, cikgu buat sharing lagi sekali. Okey, langkah pertama ialah menyusun nombor. Baik, mana pen cikgu? Okey, jadi kalau lepas menyusun nombor, nombor yang ada ialah nombor 7. Okey, nombor 7. Lagi nombor 12. Lepas tu, cuba kamu isi je. Kamu susun secara menaik. 7, 12, 22. Lagi. Apa nombor dia? Dah isi belum? Dah isi belum? Okey, cikgu ada tengok ruangan komen. Okey, pen ni ini ialah untuk aras rendah. Okey, untuk aras rendah dekat sini. Ya, ini ialah untuk aras sederhana, Caesar dengan reference. 7, 12, 22, lagi nombor berapa? Anak-anak, cepatlah. 7, 12, 22, 28, 29, 40. 28, 29, 40. Lagi? Bukan 40. Sini, 33. Okey, 33, 40. 47, 92, 99. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6. Ada yang missing ke? Ada 53. Ayo. 53, 68. 53. Korang punya mic memang tak berfungsi ke? Cuba bercakap sikit. Cikgu kadang tak tengok ruangan komen. 53, 68, 92, 99. Okey, apakah item pertengahan semasa proses pencarian tersebut? Macam mana nak buat ni? Kita bermula dengan indeks kosong sampai indeks berapa? 99 ni indeks yang ke berapa? 11. Ya, betul. Okey, 11. Jadi, pertengahan indeks tengah, mesti ingat, okey, formula dia indeks tengah ialah indeks awal tambah indeks akhir. 0 tambah 11 bagi 2, kamu akan dapat berapa? 5.5. Kita nak ambil berapa ni? 5.5 ni? 5. Okey, kita ambil 5. Jadi kalau 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So sini ialah 5. Okey, dia nak cari nombor 29. Jadi 29 yang pertama ialah 33. Dah ada dah jawapan dekat sini. Okey, tapi tak apa, cikgu nak tunjuk dekat kamu ulang kaji.
kita nak cari nombor 29, 33 bermaksud bermula daripada nombor 33 sehingga ke belakangnya kita hapuskan. Alright. Kemudian kita cari lagi indeks tengah. Indeks tengah sekarang, indeks pertama ialah 0. Indeks yang terakhir yang besar sekarang ialah 4. 0 tambah 4 bagi 2 dapat 2. So indeks yang kedua ini ialah indeks tengah. So nombor 22. Ini tadi ialah nombor 33. Okey, kita ada nombor 33, kita ada nombor 22. Jadi nombor 2, okey, indeks yang kedua dan di sebelahnya kita hapuskan. Kemudian cari lagi sekali indeks tengah. Okey, indeks tengah iaitu sekarang indeks kecilnya ialah 3. Indeks besarnya ialah 4. 3 campur 4 bagi 2, awak dapat 3.5 dan kita akan ambil 3. 3 sekarang ialah indeks tengah iaitu nombor 28. Okay, kita masih lagi belum jumpa. Dan bila tak jumpa lagi, kita buat lagi formula yang sama. Okay. Indeks tengah yang sekarang ini ialah indeks 3. So ini kita padam. Indeks besar dan indeks kecil value yang sama. Okay. 4 campur 4 bagi 2. 4. Barulah kita jumpa. Barulah kita jumpa sekarang. 29 sama dengan 29 jumpa. Okay. Faham? Jadi jawapan dia ialah 33, 22 dan 28. Dah tahu macam mana cikgu dapat jawapan? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Yang penting sekarang tahu tak, ingat dah ke macam mana kita nak mencari ataupun cara melaksanakan binary search? Dah ingat? Sebab sebenarnya cikgu sedang ulang kaji dengan kamu tentang binary search ni. Ingat tak? Ingat cikgu. Ingat. Okey, yang lain ingat ke tak? Siapa dah ingat cara binary search? Angkat tangan. Okey. Soalan macam ni mungkin juga dia boleh tanya untuk bahagian C. Untuk bahagian C pun dia boleh tanya. Dia boleh minta kamu tunjukkan cara mencari item menggunakan binary search. Boleh Itu antara soalan yang boleh ditanya. Okey, soalan nombor 4. So ini jawapan dia adalah C. Soalan nombor 14. Aiman ingin membina sebuah pangkalan data yang mempunyai maklumat mengenai senarai harga kerepek yang dijualnya berdasarkan jenis dan berat yang berbeza. Antara berikut, padanan manakah yang betul mengenai entiti dan atribut bagi penyataan di atas? Penyataan dia ialah mengenai senarai harga kerepek dan berat. Okey, entiti dia apa? Entiti dia kerepek. Okey, so C ni jawapan dia dah salah lah. Dia punya atribut, dia kata harga dan juga berat. Jenis, harga dan juga berat. Okey, so jawapan dia ialah A. 14A. Okey, nombor 15. Berikut merupakan suatu kod atau cara Python. Sebelum tu cikgu nak tanya, ini ialah sub atau cara apa? Fungsi ataupun prosedur? Fungsi ataupun prosedur? Ya, pro. Okey, pandai. Prosedur. Sebab tidak ada penyataan return dekat sini. Apakah kegunaan sub atau cara di atas? Memastikan paparan output yang tidak berulang. Mengembalikan paparan ayat sebelum prosedur. Menentukan paparan yang perlu dipaparkan terlebih dahulu. Memaparkan output mengikut senarai yang tidak perlu di-type berulang kali. Dia nak paparkan apa? Dia papar tahniah diucapkan kepada semua murid yang akan menerima anugerah cemerlang. Murid tersebut ialah Siti, Amir, Joshua. Sila hadir ke Dewan pada petang ini untuk menghadiri raptai. Okey?
So ini jawapannya ialah C. Menentukan paparan yang perlu dipaparkan terlebih dahulu. Bukan. Okey, ini jawapannya ialah D. Okey, memaparkan output mengikut senarai. Keyword dia dekat sini. Tidak perlu di-type berulang kali. Itulah dia kegunaan sub atau cara. Ataupun dalam kata lain, kelebihan. Tadi cikgu ada ajar murid 3 emerald. Kalau kegunaan ni, ia juga merujuk kepada kelebihan menggunakan sub atau cara. Tak kira lah sub atau cara prosedur ataupun function. Boleh? Dapat? Okay, next. Boleh cikgu pergi ke soalan seterusnya? Siapa kata boleh? Angkat tangan. Alright, Okay, seterusnya, soalan nombor 5. Okay, ini ialah struktur kawalan ulangan. Okay. Ulangan untuk ni ialah for. Okay. While ni selagi ialah while. Ulang sehingga kalau dalam bahasa Inggeris dia ialah do while. Okey, berdasarkan maklumat di atas, padankan struktur kawalan ulangan itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan. Melaksanakan satu set langkah berulang sehingga syarat yang diuji benar. Okey, kita tengok dia punya keyword, berulang sehingga syarat yang diuji benar. Melaksanakan set langkah selagi satu syarat yang diuji benar. Ini melaksanakan satu set langkah berdasarkan pembilang. Okey, bila ada pembilang, of course jawapan dia C. Okey? Boleh? Okey. Kalau untuk ni, dia mesti ada pembilang. Okey. Ini kita confuse sikit. Berulang-ulang sehingga syarat yang diuji benar. Yang ini jawapan dia ialah B. Okey? Ini melaksanakan satu set langkah selagi satu syarat yang diuji benar. Ini jawapannya A. Okey, boleh? Sebab tu tadi jawapannya ini dia kata while ni. Mana tadi? Ni. Sebab tu ni tadi dia kata jenis struktur kawalan ulangan yang perlu digunakan ialah while. Sebab dia ada satu sahaja syarat. Okey, awak nampak kat sini. Melaksanakan satu set langkah selagi satu syarat yang diuji benar. Satu syarat itu ialah inilah. Okey, selagi satu syarat ni diuji benar, jadi dia akan laksanakan yang bawah ni. Itu maksud dia. Okey. Soalan seterusnya. Nyatakan fasa kedua. Apakah fasa kedua dalam pembangunan atau cara? Reka bentuk atau cara. Ya, reka bentuk atau cara. Okey. Pembangunan atau cara. Okey. Ada 5 langkah. Ingat ada 5 langkah ataupun 5 fasa. Yang kedua ialah reka bentuk atau cara. Ini semalam cikgu dah cakap dah. Nyatakan 2 contoh perkara yang perlu dilakukan dalam fasa tersebut. Apa dia? Menulis sudut melakar carta alih. Boleh. Menulis sudut melakar carta alih. Satu lagi? Siapa boleh bagi jawapan? Mereka bentuk Menulis antara sudut. pengguna. Okey, melakar. Ya, betul. Melakar carta alih. Kalau awak tak nak melakar, melukis carta alih pun boleh. Yang ketiga ialah mereka bentuk antara muka pengguna grafik. Okey, mereka bentuk antara muka grafik. Tahukah antara muka grafik ni? Antara muka grafik ni ialah HCI, Human Computer Interaction. Okey, interface. Antara muka grafik tu interface. Okey, soalan seterusnya, soalan 10. A, B dan C adalah jenis ralat. Lengkapkan
terbuih dengan menulis A, B atau C dalam petak yang disediakan. Disebabkan memori yang tidak mencukupi. Ingat kalau soalan macam ni, A, B, C, jawapan awak hanya A, B, C saja. Jangan jawab ralat logik, ralat sinteks. Kalau awak jawab macam tu, salah. Okay, baca arahan betul-betul. Okay, disebabkan memori yang tidak mencukupi. Ini adalah ralat. Pandai. Okay, ralat masa larian. Kesilapan. Okay, ini memori tidak mencukupi keyword dia. Kesilapan bahasa pengaturcaraan. Yonzu, apa jawapan ni Yonzu? Yonzu? B. Okay, betul. Iaitu ralat sinteks. Ada paparan mesej ralat. Apa jawapan ni? Huan. Dia ada dipaparkan mesej ralat. Ini kalau keluar ralat tu, awak boleh tahu itu ialah ralat apa. Ya, pandai. Okay. B. Kesilapan semasa pembinaan algoritma. Farah Damia? Kesilapan semasa pembinaan algoritma. Apa dia Farah? Okay, correct. Okay. A. Ni ialah A. Okay, nombor 11. Maklumat berikut adalah mengenai bahasa pengaturcaraan dan sinteks umum bagi fungsi input. Okay, ini adalah sinteks umum. Maksudnya kita tahu dah kalau Java system.in, betul ke? Kalau C, scanf. PHP, cin. Betul ke salah ni? Okay, so yang ini kalau Java betul, system.in. Okay, kalau C juga ialah scanf, betul. cin ni dia bukan PHP. Cin ni ialah C++. Okay, so ini jawapan dia salah. Okay, kalau PHP, dia sinteks umum dia ialah echo. Okay, itu jawapan dia. Betul, betul, salah. Okay, next. Soalan 13. Tuliskan kod atau cara untuk menentukan nombor terkecil antara nombor negatif 5, 20 dan 12 dan ianya melibatkan gabungan mana struktur kawalan yang sesuai. Okey, sekali lagi cikgu cakap dengan kamu, keluar soalan macam ni, tolong jangan panik. Okey, kita kaji dulu. Bila nak buat kod atau cara, awak kena tahu 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu yang perlu awak rangka? Apa dia 3 perkara yang cikgu maksudkan? Pandai. Okey, IPO. Okey. Tentukan dulu dia punya IPO. Cikgu conteng kat sini lah ya. IPO. So input dia apa? Input dia apa? Apakah input dia? Ya, okey, nombor. Iaitu nombor apa? Nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Okey, nombor. Tuliskan untuk menentukan nombor terkecil antara, tapi yang ini dia dah bagi ya. Tak ianya melibatkan gabungan mana-mana. Terkecil antara nombor. Kalau antara nombor, okey, cikgu nak tanya pendapat kamu lah. Sepaham kamu soalan ni, user perlu masukkan nombor ataupun nombor itu telah diberikan ataupun diumpukkan. Cuba bagi tahu cikgu, kamu punya kefahaman. Okey, dia dah bagi. Okey, maksudnya nilai X, Y, Z lah. Okey. Okey, dia dah bagi. Okey. Kemudian, so nombor itu ialah negatif 5, 20 dan 12. Kemudian, sekejap. Tapi kalau dia dah bagi, cikgu tengah fikir sebab skema dia lain. Tak ini buatkan gabungan.
Okay, boleh tak kalau cikgu nak ubah soalan ni, menentukan nombor terkecil antara 3 nombor. Okay, kita ubah sikit. Antara 3 nombor. Kita buat ini dulu. Nanti kita ubah jawapan untuk nombor yang telah diberi pula. Okay, antara 3 nombor. So, kalau input dia, maksudnya input dia 3 nombor ni lah. Coding untuk 3 nombor, maksudnya yang ini user yang masukkan nilai. User masukkan nilai 1, nombor 2 dan nombor 3. So, input coding dia ialah awak buat macam ni. Nombor 1, okay. Nombor 1 sama dengan, okay, ini kena rapat-rapat lah. Okay, sekejap Eraser. Kena rapat. Okay, nombor 1 sama dengan, okay, apa jenis data untuk nombor? Integer, okay. Tulis dulu, integer, input, masukkan nombor 1. Masukkan nombor 1. Okay, pastikan ada 2 2 tutup kurungan. Lepas tu pergi kepada nombor 2 pula. Nombor 2 sama dengan int, input, sama juga. Masukkan nombor 2. So kalau macam ni, awak tak hilang markah lah. Awak dah ada markah dah untuk input at least. Okay, nombor 3 sama dengan int, input, masukkan nombor 3. Okay, dah betul dah. Kemudian proses dia. Okay, proses dia awak boleh buat macam ni. If, okay, if, masih sama ya, indent dia sebaris. Okay, indent dia sebaris. If nombor 1 lebih kecil sama dengan ini ialah proses. Nombor 2, nombor 1 kecil daripada nombor 2 dan, okay, dan and nombor 1 kecil sama dengan nombor 3. Okay, jadi nombor yang paling kecil sama dengan nombor 1. Okay, kemudian elif nombor kecil sama dengan, nombor 2 kecil sama dengan nombor 1 and nombor 2 kecil sama dengan nombor 3. Okay. Paling kecil sama dengan nombor 2. Okay. Else paling kecil sama dengan nombor 3. Okay. Kemudian dia akan print. Okay, awak salin dulu, nanti cikgu terangkan. Print dia nak papar apa? Dia nak papar nombor paling kecil lah. Jadi arahan dia print nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil ialah, okay, nak panggil balik koma. Nak panggil apa? Paling kecil. P turut kecil. Mesti sama. Okay, paling kecil. Itu jawapan dia. Boleh? Awak salin dulu.
Cikgu tak perlu letak. Pandai-pandai. Cikgu tertinggal yang dekat sini. Mana? Sini. Dekat if ni dia kena letak sini. Pandai. Okay. Yongzu dah jadi compiler cikgu dah. Okay, bagus. Sorry. Ni ada double dot Bukan cikgu. Yang di belakang masukkan nombor 1 sana. Oh, ni tak payah. Ini tak ada kan? Yang ini ada. Dekat if ni ada. Okay, dekat if ni ada. Yang dekat sini tak ada. Okay, dah salin dah. Okay, kalau dah salin angkat tangan Dah screenshot. Okay, tak apa. Buat dulu. Salin tau. Sebab bila salin baru awak ingat. Kalau tak salin nanti tak ingat. Umi on camera. Dah? Kalau dah angkat tangan. I Tung Hong dah salin. I. Zikang ada kat dalam ni? Kau Zikang. Oh, okay. Cikgu faham. Oh, Yongzu maksudkan ini. Boleh Yongzu. Kalau nak letak double dot dekat sini pun boleh. So dia lebih kemas lah. Okay. Kalau nak letak double dot boleh. Nak letak equal pun boleh dekat sini. Dia tak ada error dekat situ. Sebabnya itu ialah yang kita, itu ialah arahan yang dipaparkan untuk user. Okay, boleh. Okay, dah? Siapa dah angkat tangan? Nurin tengah salin. Nicholas Wei tak ada hari ni. Infe, Onzuan ada. Suen ada. Prashal ada. Prashal ada kan? Prashal ada. Vivian tak ada. Vivian tak ada. Okay. Alright. Dah Dah salin Okay. So sekarang ini ialah kalau kita minta user yang masukkan. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak tanya kamu faham tak ni? If nombor 1 kecil daripada nombor 2 dan nombor 1 kecil daripada nombor 3. Kalau dan ni maksudnya dia mesti memenuhi kedua-dua syarat ni. Okay, contoh katakan sini cikgu masuk, kita ambil nilai ni lah.
negatif 5, okey, 20, negatif 12. So kalau negatif 5 lebih kecil daripada 20 dan negatif 5 lebih kecil daripada negatif 12. Salah kan? Negatif 5 bukan lebih kecil daripada negatif 12 kan? Jadi yang ini betul, ini salah. Jadi dia bukan if ni. Okay, dia bukan memenuhi syarat if yang ni. Okay, cuba kita tengok ni pula. Nombor 2. 20 lebih kecil daripada negatif 5. Salah. Betul? Maksudnya, tapi sini N kan? Maksudnya ini juga tidak memenuhi syarat tersebut. Okey. Sebab apa? Sebab yang ini salah, yang ini pun salah. Kalau N, dia tak boleh salah dan salah. Dia kena betul dan betul barulah melaksanakan arahan di bawahnya. Okey. So yang ini else lah. Paling kecil nombor 3. Kalau kita masukkan negatif 5, 20 dan juga 12. Okey. Boleh faham tak fungsi N tu? Cikgu nak cerita kat kamu fungsi N tu, A and D. Boleh faham? Siapa yang faham? Angkat tangan. Okey. Kemudian, yang ini kalau user masukkan. Okey, ini kalau user yang masukkan nilai. Kalau kita yang tetapkan nilai, macam mana kita nak ubah? Kita ubah dekat sini. Okey, kita ubah dekat sini. Okey, cara dia ialah, ini kita ubah yang ini. Ubah yang input ni, cara dia kita tukar yang ni. Nombor 1 sama dengan INT negatif 5. Betul tak macam ni? Cikgu nak tanya kamu. Nombor 2 sama dengan INT 20. Nombor 3 sama dengan INT negatif 12. Betul tak sinteks dia macam ni? Maksudnya kita yang memberikan nilai. Kalau user masukkan nilai, dia macam tu. Dia macam yang cikgu bagi awal ni. INT tu perlu ke tak perlu? Sebab dia cikgu perlu INT sebab kita perlu declare. Memang perlu INT sebab kita perlu declare. Dua-dua pun okey. Darren dah try. Nanti try Darren. Sebab cikgu tengok dekat buku teks ni dia ada letak. Boleh okey. Okey, kalau dua-dua boleh. Kalau dua-dua boleh, cikgu nak kamu letak INT ni. Okey, kita ikut buku teks. INT ni kena ada. INT ni kena ada sebab secara logiknya bila kita buat perisytiharan, okey, bukan secara logik. Memang bila kita buat perisytiharan maksudnya kita buat declare, dia mesti ada jenis data, okey, jenis data dan juga nama pemboleh ubah. Okey. Jadi yang perlu tukar yang ini saja. Kalau yang user masukkan, yang lain tu kita boleh follow. Okey, yang lain tu kita boleh follow. Yang ini user masukkan nilai. Yang ini ialah cara kalau kita berikan nilai. Programmer yang berikan nilai. Okey, dapat? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Okey. Faham. Okey, seterusnya. Soalan 14. Okey. Dah salin kalau dah salin cikgu nak padam ni sebab tak nampak. Dah salin? Boleh cikgu padam, angkat tangan? Boleh cikgu padam? Okey, cikgu padam. Okey. Yang ini pula. Berikut merupakan satu kod atau cara Python. Ya, jelaskan jenis ralat yang wujud dalam kod atau cara Cikgu. tersebut. Okey. Apa ni? Kalau exam tak tulis integer dapat markah bagi yang nombor 13. Nombor 13. Ya. Cik,
pendapat cikgu tulis. Okey, sila tulis dia punya maksud awak apa Nusha, jenis data tadi ke? Ya, yang int ialah 15. Okey, tulis. Okey? Okey. Tulis. Pendapat cikgu tulis. Sebab dalam buku teks pun sinteks dia macam tu. Okey, sebab rujukan utama kita ialah buku teks. Okey, berikut merupakan suatu kod atau cara jenis ralat. Apa ralat ni? Siapa boleh cerita apakah jenis ralat ni? Apa ralat ni? Syntax. Sinteks? Ralat sinteks dekat mana? Ayat pertama. Ayat pertama ni, norm ni. Ya. Sepatutnya? Int input. Input kena dalam, int kena luar. Okey, betul. Tapi dia bukan ralat sinteks. Masa larian. Ya, ralat masa larian. Okey, jawapan dia adalah ralat masa larian disebabkan reason dia ialah, kamu salin ralat masa larian disebabkan penulisan kod untuk fungsi input, dan jenis datanya salah. Okey, ralat masa larian disebabkan penulisan kod untuk fungsi input dan jenis datanya salah. Okey, dan kamu tulislah yang betul dia. Yang betul dia adalah norm sama dengan int input, masukkan satu nombor. Okey, itu jawapan dia. Alright, next. Nombor 15. Maklumat berikut adalah berkaitan fasa dalam pembangunan atau cara. Tandakan right bagi padanan yang betul dan salah. Okey. Reka bentuk atau cara fasa 2. Ada tak teknik leraian dan teknik peniskalaan? Teknik leraian ada. Okey. Teknik peniskalaan tidak ada. So ini jawapan dia salah. Pengekodan, teknik pengecaman corak dan teknik peniskalaan. Betul. Analisis masalah, teknik leraian dan teknik peritlakan. Leraian ada, itlak tak ada. Cikgu, mereka bentuk atau cara atau teknik leraian? Mereka bentuk ada. Ada. Teknik peniskalaan ada tak? Ada. Peniskalaan pun ada juga. Sekejap cikgu buka buku teks. Kamu buka buku teks ke, Hanusha? Ada So ini jawapan. Tak ada leraian tapi ada peniskalaan. Oh, tak ada leraian? Leraian tu untuk analisis masalah. Okey. Ini tak ada, ini betul. Yang ni betul tak? Ini betul lah. Ini betul tak? Analisis masalah. Tak ada pengitlakan. Peritlakan tidak ada. Okey. So ini jawapan dia ialah salah lah. Okey, dapat So ini jawapan dia salah. Okey, nombor 16. Cipher kunci simetri dan cipher kunci tidak simetri. Okey, ini adalah jenis cipher. Keyword dia dekat sini jenis cipher. Berdasarkan maklumat di atas, padankan jenis cipher itu dengan menulis A atau B pada petak. Kunci persendirian disimpan oleh penerima sahaja. Ini kunci mana? Simetri ke tidak simetri? Suren. Ya. Apa jawapannya? Simetri ke tidak simetri, Suren? Yang ini, kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Simetri ke tidak simetri? Buka buku teks ke, Suren? Simetri. Ini jawapan dia ialah betul ke simetri? Tak. Ini adalah tidak simetri. Okey, ini jawapan dia ialah B. Maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Ini adalah kunci simetri. Kompleks. Okey, kompleks ni tidak simetri. Okey. Nombor 17. Okey, kita stop ni lah
bahagian C nanti kita bincang. Kalau tak sempat kita cikgu bagi jawapan dekat kamu. Okey, kita buat sampai B saja, bahagian B dulu. A dan B adalah maklumat berkaitan dengan jenis sort. Okey, bucket sort and bubble sort. Melibatkan pengasingan item terlebih dahulu sebelum diisi. Apa jawapan dia, Yushan? Apa jawapan dia, Yushan? Kok Yushan ada kan? Ni, melibatkan pengasingan item terlebih dahulu sebelum diisi. Tak ada, Darren? Darren boleh jawab tak? A. Okey, ini jawapan dia A. Ini jawapan dia A. Melibatkan perbandingan item bersebelahan ialah B. Okey, item bersebelahan ialah B. Berikut merupakan maklumat mengenai kepentingan sejenis kekunci. Menjimatkan ruang storan komputer dan integriti data. Kekunci ni kita ada kunci primer dan kunci asing. So ini ialah kunci primer. Okay, kekunci primer. Nyatakan contoh ciri bagi kekunci yang dinyatakan. Nah, apa dia? Nyatakan contoh ciri. Sebenarnya dia nak nyatakan ciri bagi kunci primer. Apa dia? Siapa boleh jawab? Mempunyai Ya, kunci betul. unik. Jangan cakap unik Awak jawab unik je salah. Awak buat ayat. Mempunyai nilai yang unik. Mempunyai nilai yang unik. Lagi, data tidak berulang. Okey, data tidak berulang. Cikgu bagi 2. Okey, data tidak berulang. Okey, maklumat berikut adalah berkaitan kepentingan function dan juga prosedur dalam penghasilan atau cara. Tandakan right. Dia nak right je. Awak nampak tak soalan ni? Dia nak right je. So perlu awak bangkah. Jangan buat bangkah. Okey, tak perlu. Okey, betul. So mempunyai nilai unik. Hanusha, jawapan Hanusha tu pun boleh. Data tidak boleh dibiarkan kosong. Ini Satu lagi, data tidak boleh dibiarkan kosong. Not null value. Okey, dalam bahasa Inggeris dia ialah not null value. Okey, kalau dia kata right, awak jangan buat pangkah. So yang mana jawapan salah tu awak biarkan kosong. Okey, dapat digunakan secara terus berulang tanpa menulis kodnya. So ini adalah kepentingan Soalan boleh je minta awak nyatakan kepentingan, nyatakan kelebihan. So inilah jawapan dia. Dapat digunakan secara terus atau berulang tanpa menulis kodnya, betul. Atau cara lebih kelihatan teratur, kemas, modular dan mudah dipahami, betul. Mengurangkan kemungkinan berlakunya perkongsian. Ni tak. Okey, yang last sekali tidak berkaitan. Okey. Satu lagi ni, cikgu nak bagi tahu. Apakah kepentingan kunci asing? Kalau soalan tanya kepentingan kunci asing ataupun kepentingan ataupun ciri, okey, ciri kepentingan kunci asing. So jawapan dia ialah menghubungkan Dua atau lebih jadual. dua atau lebih jadual. Okey, boleh? Tu kunci primer dengan kunci asing. Pandai. Berkaitkan dua set jadual. Ayat yang tepat ialah menghubungkan. Sebab memang dia punya kunci asing tu ialah untuk membina hubungan antara dua atau lebih jadual. Okey, ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita end kelas, kelas berikutnya esok dengan Cikgu Adibah. Okey, lepas tu Sabtu pagi dengan Cikgu Syafini. Cikgu Adibah malam lah. Sebab hari Jumaat kan. Malam. Around 8 lah. Around 8. Okay. Cikgu Adibah akan bincang set 4. Cikgu Syafini set 3. Alright. Itu saja kelas. Bye. Nanti cikgu bagi rakaman. Sama-sama. Sama-sama.